Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang bersama dengan Cikgu Hasrun, Cikgu Sains Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk Kumbak. InsyaAllah, Cikgu mendoakan semoga kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan kita cuba putuskan COVID-19 secepat mungkin supaya kita dapat kembali ke sekolah dengan secepat yang mungkin. Jadi hari ini cikgu akan buat ulang kaji tentang satu topik yang awal dalam buku teks. Jadi cikgu minta selepas ni semua bersedia dengan buku teks Sains tahun 6. Jadi cikgu percaya ramai yang telah mendapat buku ini. Apa topik yang ingin cikgu kupas pada hari ini? Pada hari ini cikgu akan terangkan tentang kemahiran proses sains. Dan cikgu berharap kamu juga telah mendapat modul-modul yang telah dibekalkan oleh semua guru-guru di SK Jalan Datuk Kumbak. Apa itu kemahiran proses sains? Kemahiran proses sains adalah membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. Ini yang dikatakan KPS, kemahiran proses sains. Ada berapa proses sains yang telah kamu belajar? Kamu belajar tak di dalam kelas? Kamu buat amali tak? Kamu buat eksperimen tak? Ataupun kamu buat uji kaji tak? Semasa uji kaji dan eksperimen, berlakulah kemahiran proses sains yang diterapkan semasa eksperimen tersebut. Okey, ada berapa KPS? Sebenarnya, keseluruhan apabila kita tamat tahun 6, kita haruslah mengetahui sebanyak 12 KPS yang telah ditetapkan. Jadi, kamu cuba tengok balik. Berapa banyak dah KPS yang telah kamu belajar? Cikgu akan sebut satu KPS sehingga KPS yang ke-12. Dan cikgu yakin kamu telah mendapat modul ini. Kamu harus bersama dengan modul ini semasa video cikgu. Dan dalam modul ini terdapat beberapa KPS yang telah ada dan kamu harus mengisi jawapan-jawapan yang kosong. KPS yang akan cikgu terangkan. Sangat mudah. Hanya mengisi KPS berdasarkan buku teks yang telah kamu belajar. Baik, kita tengok KPS yang pertama. Apakah KPS yang pertama? Ini yang paling asas. KPS yang pertama adalah memerhatikan. Kamu perhati tak semasa buat eksperimen? Ya, kita mesti perhati. Adakah memerhati ini hanya menggunakan mata? Tidak. Kita menggunakan telinga. Kita menggunakan hidung. Kita menggunakan lidah dan kita menggunakan juga kulit untuk merasa. Apa itu memerhatikan? Memerhatikan adalah menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena. Jadi cikgu percaya KPS yang pertama memerhati ini telah diterang berulang kali oleh guru-guru sains di sekolah. KPS yang kedua adalah mengelaskan ataupun selalu kita dengar orang cakap mengasingkan. Kita asing ikut warna, kita asing ikut saiz, kita asing ikut jantina, kita asing ikut ketinggian, kita asing ikut ketebalan buku, kita asing ikut warna rambut dan kita boleh asing dengan pelbagai kriteria lagi. Apa itu mengelaskan? Menggunakan pemerhatian untuk mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, awak asingkan ikut warna rambut. 10 pelajar rambut warna hitam. 10 pelajar lagi rambut warna perang. Ataupun kita asing ikut jantina. Dalam kelas 6 jurutera ada 16 orang. 10 orang pelajar lelaki dan 6 orang pelajar perempuan. Kita asing ikut dua bahagian.
Jadi kita mengasingkan mengikut ciri-ciri yang sama. Untuk KPS yang seterusnya, yang ketiga adalah mengukur dan menggunakan nombor. Maksudnya kamu kenalah tahu asas-asas nombor, cara mengukur, menggunakan unit-unit piawai, cara menggunakan alat dan radas dengan betul. Apa dia mengukur menggunakan nombor? Membuat pemerhatian secara kuantitatif, iaitu sesuatu objek yang boleh dibilang secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Ada juga yang alat bukan piawai, iaitu alat yang diseragamkan seperti bilah mancis ataupun kayu stik aiskrim. Itu antara alat yang boleh diseragamkan, yang kita boleh guna untuk mengukur panjang meja kita, mengukur ketinggian meja dan juga apa saja objek-objek yang lebih senangnya sekata untuk mudah kita ukur. Untuk KPS yang keempat adalah membuat inference. Membuat inference ini satu KPS yang agak sukar bagi kebanyakan murid. Tetapi sebenarnya sangat mudah. Cuma dengar perkataan inference, apa itu inference? Kalau orang tanya kita, bagi sebab. Boleh tak kita bagi sebab? Sebenarnya, inference ni hampir sama dengan memberi sebab. Tetapi bukan memberi sebab. Okey, inference adalah membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Maksudnya lepas kita buat berlaku peristiwa, berlaku eksperimen dan kita buat satu inference. Okey, berdasarkan pemerhatian itu. Untuk video yang seterusnya, insya-Allah cikgu akan terangkan dengan lebih mendalam bagaimana kita membuat inference. Hari ini cikgu akan terang sepintas lalu tentang 12 KPS. KPS yang kelima adalah meramalkan. Senang cerita sikit. Kita pernah dengar orang kata agak-agak. Tetapi ini agak-agak bukan agak-agak tak betul. Kita membuat agakkan yang hampir tepat berdasarkan pengalaman kita yang lalu. Ini. Tetapi dalam sains kita namakan ia meramalkan. Iaitu membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu ataupun berdasarkan data. Kita tengok keadaan cuaca hari ini. Kita cuba meramalkan. Kalau kita nampak selalunya langit gelap, kita akan ramalkan hujan akan turun. Tetapi belum tentu lagi hujan itu akan turun. Ini kita namakan meramal. Sebab pengalaman kita dulu, langit gelap saja, insya-Allah hujan akan turun. Jadi kita akan meramalkan hujan akan turun pada pukul 6 petang ini. Ini sebagai satu contoh. KPS yang keenam adalah berkomunikasi. Berkomunikasi ialah menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah atau model. Okey, cikgu paparkan di sebelah cikgu ini adalah berdasarkan rajah buku teks. Okey, kamu tengok di sini, ini juga adalah salah satu bentuk komunikasi. Okey, jadi kamu boleh berkomunikasi. Kamu tengok saja gambar, kamu dah faham. Kamu tengok saja graf, kamu dah boleh buat satu kenyataan. Kamu tengok saja rajah, kamu juga dah boleh buat satu kesimpulan. Ini salah satu bentuk berkomunikasi. Dan di sebelah cikgu ini, maklumat-maklumat ni, kamu juga boleh dapatkan dalam buku teks ini. Nanti cikgu akan teranglah di muka surat berapa. Alright, boleh cikgu teruskan? Yang seterusnya ialah mentafsirkan data. KPS yang ke-8. Iaitu memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Jadi kamu tengok satu graf, kamu tafsir. Apakah graf ini yang dapat bagi tahu kita, yang dapat kita ambil daripada graf untuk kita buat satu tafsiran. Kalau kita tengok graf tentang kes COVID. Kalau graf itu semakin meningkat, jadi kita dapat
buat satu tafsiran bahawa jangkitan di Malaysia ini semakin bertambah dan risikonya amat tinggi untuk diri kita. Ini antara yang kita boleh tafsir berdasarkan data yang kita tengok dan lihat. Dan KPS yang ke-9, mendefinisikan secara operasi. Ada setengah cikgu kata ini DSO, definisi secara operasi. Apa-apa pun tak apa. Yang penting kamu faham apa mendefinisi secara operasi. Ini bukan yang operasi matematik tu tambah tolak darab bahagi. DSO ialah memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Cikgu yakin untuk KPS yang ke-9 kita akan terang dalam bilik sains apabila kita berjumpa di sekolah nanti, insya-Allah secara bersemuka. Bagi KPS yang ke-10, mengawal pemboleh ubah. Selalu kita kata kawal pemboleh ubah. Ada berapa pemboleh ubah? Kenapa kita kena kawal? Kalau tak kawal, boleh tak? Okey, mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Maksudnya ada 3 pemboleh ubah dalam KPS yang ke-10 ini. Dalam sesuatu penyiasatan, satu pemboleh ubah dimanipulasi untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. Yang dimanipulasi ada setengah cikgu cakap yang diubah. Yang bergerak balas adalah yang berubah. Lagi satu pemboleh ubah apa? Lagi satu adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Pemboleh ubah yang kita tetapkan, yang kita tidak ubah, yang tidak berubah-ubah. Jadi antara ketiga-tiga pemboleh ubah itu, kesemuanya sangat penting. Kerana apa? Kerana jika satu pemboleh ubah tidak betul berdasarkan uji kaji yang kita ingin buat, maka data dan juga rekod hasil dapatan uji kaji itu tidak boleh diterima. Di samping cikgu menerangkan KPS ini, kamu juga boleh rujuk data yang cikgu tunjuk di sebelah kiri cikgu dan juga di buku teks. Okay? Di buku teks pun ada. Sebenarnya cikgu terang yang di buku teks ni je. Sangat penting kitab ni. Jadi kamu sentiasa bawa dan juga baca. KPS yang seterusnya ialah membuat hipotesis. KPS yang ke-11. Yang ini selalu murid keliru antara membuat inference dan membuat hipotesis. Sesetengah murid kita minta buat inference, dia beri jawapan membuat hipotesis. Kita minta membuat hipotesis, dia memberi jawapan inference. Jadi ada sedikit kekeliruan. Cikgu terang sikit apa itu hipotesis. Hipotesis ialah membuat suatu kenyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Penyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Maksudnya, hipotesis ini kita nyatakan satu kenyataan umum sebelum eksperimen. Sebelum eksperimen dijalankan, kita buat satu hipotesis. Adakah hipotesis kita itu betul? Adakah hipotesis kita itu benar? Semua ini hanya akan terjawab selepas eksperimen. Dan selepas eksperimen itulah kamu membuat inference dalam KPS yang cikgu terangkan di nombor 4 tadi. Di nombor 4 tadi membuat inference. Yang kita buat kesimpulan yang munasabah berdasarkan peristiwa dan pemerhatian. Mungkin kamu rasa, banyak sangat ni cikgu terang. Tak apa, sebab hari ni kamu nak senaraikan saja. Bukan nak buat eksperimen lagi. Kita ulang kaji. Jadi hipotesis ni satu penyataan umum yang difikirkan benar berdasarkan peristiwa. Dan yang terakhir, ini ibu segala KPS jugalah, iaitu mengeksperimen. Kalau kita belajar sains, kita tak buat eksperimen, itu bukan sains. Kalau tak buat eksperimen, itu bukan sains. Sains, eksperimen, eksperimen adalah sains. Apa itu mengeksperimen? Kalau kamu nak kata membuat uji kaji, okey, cikgu terima. Membuat penyiasatan, okey, cikgu terima. Tak kisah. Tetapi dalam KPS ni telah tertulis iaitu mengeksperimen, iaitu merancang
dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis. Yang cikgu bagi tahu nombor 11 tadi. Buat hipotesis, and then kita nak uji. Yang inilah mengeksperimen. Menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data. Kita nak dapatkan data. Mentafsirkan data, juga satu KPS, sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan. Akhirnya kita dapat buat satu rumusan. Apabila eksperimen kita telah berjalan dengan baik, dengan mengawal pembuli ubah, dengan membuat pemerhatian, dengan mentafsir data, dengan berkomunikasi, lagi apa? Dengan mendefinisi secara operasi, kita menggunakan perhubungan ruang dan masa, kita meramalkan, menggunakan nombor dan juga kita mengelaskan. Semua 12 KPS itu, jika kita sempurnakan dengan baik, insya-Allah segala data kesimpulan kita akan dapat dengan tepat dan tidak akan dipertikaikan oleh mana-mana pihak bagi eksperimen kita. Jadi untuk latihan awak pada minggu ini, cikgu telah bekalkan latihan ini di dalam bersama modul-modul subjek yang lain. Kalau kamu lihat di muka surat 5 ini, paling mudah untuk hari yang pertama, iaitu kemahiran proses sains. Lengkapkan semua kemahiran proses sains yang telah kamu pelajari. Di mana kamu nak dapat maklumat ni? Berdasarkan video cikgu tadi ataupun berdasarkan muka surat 11. Okey, berdasarkan muka surat 11 di sini kamu akan tengok kemahiran saintifik. Di sini semua ada. Sama dengan rajah yang cikgu letak di sebelah gambar cikgu ini. Di sebelah video cikgu. Okey, jadi sama di sini. Kamu boleh rujuk buku teks. Yang tak dapat buku teks, sila berjumpa dengan guru buku teks di sekolah. Untuk soalan ini, kamu hanya tulis saja. Semua KPS yang telah cikgu terang. Ada 12. Dan telah diberi 1, 2, 3, 4. Jadi kamu kena isi lagi 8. Kalau kamu dah habis, kamu boleh terus buat di muka surat yang seterusnya, iaitu tentang alat dan juga alat-alat radas di sekolah dalam bilik sains. Jadi kamu boleh buat yang seterusnya ikut tarikh. Di sini 25 dan yang seterusnya tu 27. Jadi kamu buat terus untuk itu, dan insya-Allah kalau kamu ada masalah, tak faham, kamu boleh berhubung dengan semua cikgu sains di SK Jalan Datuk Kumbak. InsyaAllah WhatsApp cikgu-cikgu berdasarkan grup WhatsApp kelas masing-masing. Cikgu akan cuba jawab dalam WhatsApp ataupun cikgu akan cuba jawab dalam video yang seterusnya. Jadi video yang seterusnya mungkin cikgu akan buat eksperimen di sini, dan juga apa-apa yang cikgu rasa boleh membantu kamu. Kamu jangan berasa susah hati jika dalam PKP ni, PDPR kita, kamu di rumah, cikgu pun di rumah. Jadi insya-Allah semua warga SK Jalan Datuk Kumbang akan memberi komitmen yang sangat tinggi. Kita akan cuba membantu dari segi membuat rakaman video ataupun terus secara live melalui Google Meet ataupun Microsoft Teams, dan juga mungkin ada cikgu yang akan buat live Facebook, mungkin juga live YouTube, dan paling minimum pun kamu akan dapat modul-modul yang akan dibekalkan oleh cikgu-cikgu kamu. Cuba jaga diri dan cuba putuskan COVID-19. Cikgu berdoa semoga kita dapat berjumpa di sekolah secepat yang mungkin. Dan jumpa cikgu di video yang seterusnya. Dan kalau kamu ingin mendapatkan maklumat yang lebih lengkap, mungkin bahan-bahan yang seterusnya, kamu boleh follow YouTube cikgu. Okay? Kamu tengok YouTube cikgu dan juga Facebook sekolah. Video-video ini kita akan sampaikan maklumat apa saja yang sesuai dengan pembelajaran kita. Jadi cikgu ucap syabas kepada kamu kerana menonton video cikgu. Sekali lagi, kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.